Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita telah start, iaitu siapa yang baru masuk, boleh say hi ke, komen ke, kan? Sebab nak dengar suara clear tak, sebab hari ini kita ada satu topik yang sangat-sangat best, memang best pun, memang sangat best, iaitu apakah 4 sifat yang ada pada Rasulullah dan disebabkan 4 sifat tu Rasulullah menjadi seorang magnet yang luar biasa. Saya dah buka dekat ni handphone ni, suara jelas. So cuba korang tengok kat korang ni handphone jelas ke suaranya. Ryan nak share kejap ke wall Ryan, ke wall personal. Jom, now live. Rahsia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Go. Hai Murni Meseran yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi sikit. Ryan tak nampak komen anda kat sini, so say hi. Assalamualaikum. Macam mana khabar anda hari ni? Hari ni hari Sabtu. Ryan tak jumpa pula baju warna merah yang ada baju jeans ni. So bolehlah pakai lah. So salam Sabtu kepada anda semua. Hai Kak Murni Meseran yang bahagia, apa khabar? Ryan tak nampak dekat depan ni, so Ryan kena tengok kat sini. Kat sini keluar, dekat tu tak keluar. So korang boleh komen sikit tak? Jelas tak suara, gambar, nampak tak muka Ryan ni? Dan Ryan nak minta tolong anda, sebagai upah, kepada Ryan nak share ilmu kan hari ni. So sebagai upahnya, Ryan nak anda tekan butang share. Tekan butang share 10 kali, dan juga tag kawan-kawan anda. Sebab hari ni topik ni sangat best tau. Actually topik ni memang Ryan dapat macam wow. So yang itu yang buatkan Ryan macam, yes, aku kena share dengan ramai orang. I kena share dengan ramai orang sebab ini adalah satu rahsia yang di mana Rasulullah SAW wariskan kepada kita untuk kita amalkan, especially you all yang sebagai usahawan. Hai sis Syikin Ahmad yang bahagia pagi. Thank you for watching. Cuba komen sikit, Assalamualaikum, komen sikit hi ke, jelas tak suara, boleh komen tak, sebab Ryan nak nampak komen tu. Kan kita geram nak nampak komen tu kan. Cuba hi sikit semua. Hi. So you all boleh sekarang masa untuk anda tekan butang share dan juga invite ramai kawan-kawan anda masuk. Sebab Ryan nak start share topik yang best sangat. Memang sangat best tak? Tak kisahlah anda ni usahawan ke, bekerja ke, si rumah ke. Kalau anda amalkan 4 perkara ni, insya-Allah anda akan menjadi seorang yang mempunyai magnet yang sangat luar biasa. So maksudnya jadi macam magnet rezeki lah, magnet yang luar biasa. Apa beza magnet? Magnet dengan besi. Magnet tu adalah besi berani, betul? Besi berani. Apa beza besi berani dan juga besi biasa? Kan? Apa beza dia? Besi biasa tidak boleh menarik besi-besi yang lain, tapi besi berani dia boleh menarik besi yang lain. Itulah kehebatan besi berani, iaitu magnet. So kita nak jadi macam magnet untuk kita boleh menarik lebih banyak lagi kebahagiaan, kekayaan, rezeki dan nikmat yang luar biasa yang ada di muka bumi ni, insya-Allah. So jom, yang baru masuk tu boleh say hi, say comments, cakap suara jelas ke tak, dan boleh tekan butang share ke 10 group. Itu tanda upah anda. Hari ni Ryan buat live secara berdiri. Ryan nak try satu benda yang baru, so Ryan nak berdiri. Thank you Stephen Syikin yang bahagia dan share. So korang wajib, ini satu kewajipan untuk anda semua, tekan butang share and stay live ni sampai habis, sampai Ryan sharekan apakah 4 sifat, iaitu apakah 4 benda yang Rasulullah amalkan dalam diri beliau, dalam diri baginda, yang boleh menyebabkan beliau ni menjadi seorang yang magnet yang sangat kuat. Bagi Ryan macam wow, satu ilmu yang luar biasa. Sebab yelah, Ryan pun rajin lagi belajar, pergi sana pergi sini, and experience berniaga kan. Tapi aku tak amalkan 4 benda ni. Aku tak sedar yang Rasulullah dah bagi jawapan dah kan. So kalau kita ikut, kita follow je, kita akan ada magnet, kuasa magnet tarikan tu yang luar biasa. Macam tu. Cepat guys, jangan berhenti share. Kita belum lagi mula. So anda boleh perkenalkan diri, nama anda siapa, dan daripada mana. Ada 9 mata sekarang ni, dah naik ke 11 mata. Boleh tak anda say hi, dengar tak suara Ryan, jelas tak suara?
Kan, nak tahu juga jelas tak suara. Nampak tak komen? Cuba komen sikit. Hi guys, Ryan tengah nak share topik yang sangat best. Korang kena stay sampai habis, sebab topik dia memang best gila. Dah ada 13 orang dah masuk. Thank you for watching. Thank you kepada siapa yang share. Thank you very much. Yang masuk tu boleh tak komen sikit? Ryan nak kenal diri anda, sebab hari ni Ryan nak share dengan anda topik best ni. Korang kena tengok tau, korang kena dengar sampai habis, sebab benda ni memang bagi Ryan satu benda yang penting and ilmu yang sangat mahal. And Ryan tunggu benda ni pun lama, iaitu 4 sifat yang Rasulullah ada, yang menjadikan Rasulullah magnet yang luar biasa. Itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini guys, topik hari ini. So Ryan rasakan topik ni I kena pin tau kat sini, sebab I selalu lupa tau tajuk dia ni kan. Ryan rasa Ryan nak Ryan dah pin ke tajuk dia, so Ryan boleh tengok. Yes, tajuk dia sangat interesting. 4 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. 4 sifat yang Rasulullah ada yang menjadikan Rasulullah sebagai magnet yang luar biasa. Okay, thank you kepada anda yang dah share. 16 orang dah tengok, 17 orang dah tengok. Okay, sekarang ni dah 19 orang tengok. Alhamdulillah. Okay, so ini adalah satu majlis ilmu. So jika anda mendengar satu majlis ilmu yang menyebabkan anda kembali kepada Allah, ada 70,000 malaikat di sekeliling anda. So now is the best time untuk berdoa. So Ryan nak minta tolong anda semua sebagai upah, anda tekan butang share kepada 10 guru kawan anda, tag, sebab hari ini kita nak share ilmu yang sangat mahal, ilmu yang sangat best, iaitu ilmu bagaimana anda as a usahawan, as a person, as a si rumah ataupun sesiapa saja, anda nak jadi magnet rezeki, anda nak jadi penjemput rezeki, anda nak jadi besi. Kita ni sebenarnya kita adalah besi. Senang faham tak? Kita besi. Kita nak jadi besi berani, besi yang boleh menarik besi-besi yang lain. Boleh menarik nikmat-nikmat yang lain. Okay, so macam mana? Okay guys, cepat guys. Kita baru saja. So this is the time untuk anda share kan, supaya kawan-kawan anda semua boleh nampak. Okay, supaya kita boleh start the class. Start the class, jadi macam kelas kan. Actually bukan kelas lah, actually adalah sesi perkongsian. Ryan nak berkongsi dengan anda, sebab Ryan baru saja dapat buku. Okay, so Ryan baru saja baca buku tu. So and Ryan nak share dengan anda, because Ryan sangat excited, because of the ilmu tu memang macam wow, macam buatkan saya macam rasa macam amazing tau, very powerful. Dengan anda amalkan 4 sifat ni dalam, kalau anda as usahawan, anda memang anda akan terus akan jadi magnet. Macam tu, akan terus jadi magnet. Siapa kat dalam ni yang nak jadi magnet? Korang janganlah tengok je, komen lah sikit. Tak nampak pun komen. Itulah, ke ni handphone ni tak nampak komen? Yes, Alhamdulillah. Dah ramai orang share, dah ramai juga orang masuk. Ni apa ke bondo? Hi Iris Faris yang bahagia, thank you for watching. Hi Isyam Ahmad, Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum Isyam Ahmad yang bahagia. Oh, mungkin Ryan nampak yang hanya Ryan friendly kot. Yang Ryan tak friendly, Ryan tak nampak. Macam tu ke? Sebab kat info kat sini nampak ni je. Hari ni kita nak share tentang 4 sifat yang ada, yang Rasulullah SAW ada, amalkan dalam diri Rasulullah, yang menyebabkan Rasulullah jadi magnet. Jadi magnet rezeki, menjadi magnet. Maksudnya, bermaksud benda ni ada tau dalam this buku. Point dia memang sangat best dalam this buku. Ryan baru je dah baca buku ni, iaitu menjadi usahawan sehebat Muhammad bin Abdullah. So memang sangat best. So korang, Ryan bagi masa lagi, sekarang berapa minit? Okay, Ryan bagi masa lagi 3 minit untuk anda tekan butang share. Tekan butang share lagi. Semua minta tolong tekan butang share. Kita dah nak start. Okay, kita nak ambil masa yang panjang, sebab sekarang pun dah pukul berapa? Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara Ryan? Jelaskah? Jelaskah suara tu? Okay, Ryan nak share iaitu 4 sifat yang Rasulullah ada, yang menjadikan Rasulullah magnet yang luar biasa. Kita nak jadi magnet. Okay? Okay guys, cepat tekan butang share. Ada masa lagi, tekan butang share dan juga komen dan share. Itu menunjukkan Ryan dah nampak anda dah share. Okay, ke pasal lain Saya pun tak sure.
Sambil-sambil anda share tu kan, saya nak belanja anda lagu ni. Saya pun tadi baru saja saya buat video tau. Best juga lah lagu dia. Lagu Aisyah isteri Rasulullah. Okay guys, boleh tekan sambung tekan butang share, tekan butang share. Sambil tu kita layan lagu ni. Habis lagu ni kita start. Okay guys, tekan share, kita nak start. Lengur juga diri ni. Sakit belikat. Saya duduklah. Rendah berdiri. Nampak kan perut? Okay guys, boleh tekan butang share, terus share. Kita dah nak start share 4 sifat Rasulullah SAW yang ada, yang menjadikan Rasulullah seorang yang magnet yang luar biasa. Dah, saya boleh duduk. Okay, Alhamdulillah, selesai sudah kita dengar lagu Aisyah isteri Rasulullah. So, hari ni Ryan nak share dengan anda iaitu 4 sifat ataupun 4 karakter yang kita kena implementkan dalam diri kita sebagai seorang usahawan. Kalau kita nak jadi seorang usahawan yang berjaya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah top 1. Okay, orang nombor 1, orang yang paling berpengaruh dalam dunia sepanjang masa. Okey, daripada dulu sampai sekarang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah kita lah. So yang di mana Rasulullah ni dia sangat powerful. Bukan sahaja Rasulullah ni yang menyebarkan agama Islam, tapi beliau juga sebagai seorang usahawan yang berjaya, sebagai seorang undang-undang dan sebagainya. Ada banyak, bukan sahaja daripada menyebarkan agama Islam. So Rasulullah SAW ni, dia daripada dia kecil sampailah dia besar, dia ada cerita dia yang sangat best. Tapi hari ni Ryan nak share dengan anda iaitu 4 karakter ataupun sifat yang ada dalam Rasulullah yang menyebabkan diri Rasulullah ni menjadi seorang yang magnet, ataupun menjadikan diri beliau ni sebagai seorang yang mempunyai magnet tu adalah tarikan. Yes, tarik, menarik benda-benda tu power, very powerful punya energy dalam diri beliau. Apakah 4 benda yang ada? Mesti ada sesuatu yang special, betul? Semua orang nak tahu kan, sebab macam dulu sebelum Rasulullah SAW jadi Rasul, beliau adalah sebagai seorang usahawan kan. Daripada umur 12 tahun, baginda dah ikut pakcik dia pergi berniaga kan. Kita buka balik cerita-cerita kan, mungkin anda sudah lupa. So berniaga, okay, pergi berniaga. So masa itulah dia dah start berniaga. So daripada tu, okay,
Rasulullah berniaga. So sebelum Rasulullah jadi Rasulullah adalah seorang usahawan. So kita nak relate. Macam ni kita nak jadi seorang usahawan yang berjaya, seorang usahawan yang kaya. Rasulullah sangat-sangat kaya, sangat-sangat berjaya dalam perniagaan. So you all kena tahu yang itu. Sebab apa, ramai orang dia hanya tahu Rasulullah menyebarkan agama Islam dan menjadi Rasul kita, kan? Tapi selain tu diorang tak tahu. So Rai pun macam wow, amazing. Memang sangat amazing yang di mana karakter ni, okay, kan macam sekarang kan kita selalu pergi pergi seminar, kita pernah dengar orang buat live, kita pernah dengar motivator share. Anda pernah tak dengar buku The Secret? Kan, buku The Secret. Buku The Secret ni dia menceritakan kejayaan-kejayaan, rahsia-rahsia kejayaan-kejayaan yang di mana orang-orang yang terkenal. Contoh orang tu adalah ilmuwan, motivasi, ahli falsafah barat, kan, yang berjaya. So mereka share dalam buku The Secret tu, dia share apakah rahsia mereka, orang-orang yang berjaya ni. And rahsia dalam salah satu yang diorang share, iaitu adalah LOA, iaitu adalah Law of Attraction, yang di mana jika kita positif, kita akan menarik lebih banyak positif dalam diri kita, dalam hidup kita. Sebab diri kita adalah magnet. Kalau kita banyak negatif, kita akan menarik lebih banyak benda yang negatif. Tapi dalam this book, dia cakap yang macam ruginya lah orang yang menerbitkan buku The Secret tu, dia tak tahu apa yang ada dalam diri Rasulullah. Sebab yang menyebabkan Rasulullah ni menjadi magnet yang lagi powerful. Okay. Penulis The Secret itu tentu saja tidak tahu rahsia peribadi Nabi Muhammad sebagai insan paling berpengaruh di dunia, seperti yang dinyatakan oleh Michael Hart. Michael Hart ni adalah orang yang berpengaruh juga, dalam 100 tu dia adalah yang paling rank tinggi, Tapi Michael Hart mengatakan Rasulullah is number 1 sepanjang masa, iaitu orang yang paling berpengaruh. So kalau kita berniaga, benda apa yang kita nak sebenarnya. Contoh orang kata pasal leadership. Apa maksud leadership? Leadership adalah, macam mana kita nak tahu orang tu ada leadership? Kalau orang tu ada leadership, dia boleh mempengaruhi orang lain. Influence ataupun influencer. Seseorang influencer kat luar sana, contoh macam artis, contoh macam motivator, yes, they are leaders. Itu kalau kita nak tahu orang tu ada leadership tak, dia boleh influence orang ke tak. Macam tu, kan. Itu adalah maksud dia ada leadership. So penulis The Secrets pun itu tentu saja dia mesti tak tahu apakah rahsia peribadi Nabi Muhammad sebagai insan yang paling berpengaruh di dunia, seperti yang dinyatakan oleh Michael Hart. Sesungguhnya Nabi adalah manusia yang memiliki magnet luar biasa dengan 4 sifat unggul. Korang, dengan 4 sifat unggul, guys. 4 sifat unggul ni memang sangat luar biasa. Iaitu yang pertama, Fatanah. Fatanah, jadi F-A-T-A-N-A-H, Fatanah, iaitu cerdas ataupun bijaksana. Yang nombor 2 adalah amanah, dipercayai. Yang ketiga adalah sidik, iaitu benar. Dan yang keempat adalah tabligh, iaitu yang menyampaikan. So 4 sifat ni yang menyebabkan Rasulullah SAW mempunyai magnet yang luar biasa daripada orang yang biasa-biasa. So kita boleh relate tau. Kalau kita ni kan orang berniaga, kita ada yang dah berniaga, ada pun yang baru nak start berniaga, kan. So anda adalah usahawan, so anda kena relate dengan diri anda. So macam mana anda nak jadi seorang yang luar biasa, orang yang powerful, orang yang berjaya, macam mana? So you kena ada 4 this character, 5 this character lah, sifat. So apa yang nak menerangkan tu? Aku sempat juga tahu buat study, tahu tak? Nak cerita dengan korang ni. Nak cerita dengan korang ni, kena buat juga study-studinya. Ni. Ryan share tentang, Ryan sangat suka tentang tabligh. Tabligh ni adalah menyampaikan. Menyampaikan ni kan korang macam, kan, tabligh kan, mesti dengar menyampaikan. Apa benda menyampaikan, kan? Kita faham lah menyampaikan tu sampaikan, kan? Tapi sebenarnya apa maksud menyampaikan? Menyampaikan ni adalah maksudnya sharing. So kalau you nak menjadi seorang usahawan yang berjaya, yang kaya, you kena menjadi orang yang suka share. You kena suka memberi manfaat ke orang lain.
Yes, Fatana Amanah. Wow, Coach Nia tengok. Masya Allah. Assalamualaikum Coach Nia yang bahagia. Thank you for watching. Ryan tak nampak lah Coach. Siapa yang tengah tengok, siapa komen semua tak nampak. Ni Coach PM baru nampak. Yes, betul Coach Nia. Fatana Amanah Sidik Tablik. Betul. Yes. Kita kena ada 4 karakter ni, kita kena implement dalam diri kita. Fatana. Okay. Tapi Ryan nak share terbalik Coach. Ryan nak share daripada tablik dulu. So, tablik ni adalah sifat menyampaikan, iaitu menyampaikan dakwah. Okay. So, kita boleh share. The words is, kalau kita nak faham cepat, kita kena suka share. Kita kena jadikan diri kita ni adalah macam customer service tau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yana yang bahagia. So kita kena jadikan diri kita ni sebagai orang yang penuh informasi. Kita mencari ilmu and kita bagi the ilmu. So kita menyampaikan, kita give. Macam Ryan tadi, Ryan ada cakap dalam grup Ryan, dalam grup Khalifah Ryan. Okay, dalam grup bisnes Ryan lah, nama Khalifah Allah. So yang di mana Ryan share, sedekah ni bukan saja dengan duit. Sedekah you boleh sedekah dengan ilmu, sedekah dengan energi, sedekah dengan semangat, sedekah dengan tenaga. Banyak benda yang you all boleh sedekah. Bukan sahaja sedekah dengan duit. Orang fikir, oh aku nak bersedekah, aku kena pergi aku kena pergi bagi beras kat orang, aku kena bagi duit kat orang. Bukan itu sahaja, ada banyak benda lagi yang kita boleh buat. Ryan, good sharing, tabarakallah. Thank you Coach. Ini pun semua adalah berkat ilmu Coach. Ryan share balik je. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ibu-ibu yang Ryan share ni, semoga berkahnya kan, semua akan dapat kepada semua guru-guru Ryan. Sebab tanpa guru-guru Ryan tiada apa-apa macam tu. Okay. So tablik. Yes, tablik. Kita come back balik pada tablik. Tablik ni guys, dia sangat best tau. Tablik ni kita kena ingat, menyampaikan adalah itu sharing benda yang bagus. Kalau kita ada benda bagus, kita share. Contoh kan, anda berniaga, contohlah Ryan pakai sekarang ni, Ryan pakai apa nama ni, serban. So serban ni bagus tak? Bagus. Nampak macam handsome kan, nampak macam tak ada orang kat Malaysia pakai kan. So nampak macam lain macam mak Arab sikit kan. So ada orang suka tak? Memberi manfaat tak? Kan? So kita boleh share dengan orang. So bila kita share dengan orang, kita berkongsi dengan orang kan, kita membantu orang, kita membuat orang gembira, bahagia. Contoh macam Ryan kan, Ryan rasa macam Ryan best, macam segak je pakai serban kan. So Ryan suka. So bila kita memberi manfaat kepada orang, memberi manfaat tu maksudnya apa? Kita buat orang suka kan, kita support diorang, kita buat diorang suka, buat diorang bahagia. Dekat situ adanya rezeki. So itulah kunci kejayaan kita. Okay, so kita share whatever things yang you ada, produk ke, ilmu ke, servis ke, so you kena share, you kena guna yang tablik ni. So apa yang Ryan boleh dapatkan untuk nak terangan anda? Mungkin ada orang tanya, Ryan, apa tablik? Tablik atau sifat menyampaikan dakwah dan Islam kepada masyarakat adalah satu sifat atau tugas yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 67. Okey, you all take note surah Al-Ma'idah ayat 67. Bermaksud, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan kesemuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Nampak? So, macam Rasulullah SAW mendapat tanggungjawab, iaitu untuk share agama Islam. So, itulah tabligh tu. Okay? So, apa yang kita boleh apply dalam diri kita kan? Sharing benda tabligh ni adalah, ataupun kita berdakwah, kita dakwah benda yang baik, benda baik, dan juga untuk kita ajak orang buat benda baik. Contohnya kan, ajak orang berselawat, ajak orang beristighfar, ajak orang buat benda baik kan. Daripada tak baik tu jadi baik. Itu adalah berdakwah. So korang kena anggap, oh, I ni kalau I nak berjaya, I kena share, I kena paksa diri I untuk share. Faham tak? Okay. So yang itu yang kita boleh relate lah. Okay, dalam kita punya dunia perniagaan. Macam tu. Walaupun ayat ini arahan Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul pilihannya untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, tetapi sebagai hamba Allah, dengar. Okay? Sebagai hamba Allah SWT dan umat Nabi Muhammad SAW, komen sallallahu alaihi wasallam,
kita juga berkewajipan, wajib untuk menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita sebagai hamba Allah ataupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena meneruskan perjuangan Rasulullah, menyebarkan perjuangan Rasulullah. Okey, yang dilaksanakan oleh baginda kepada umat manusia seluruhnya. Okey. Yang ini adalah surah Ali Imran ayat 104. Okey. Firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru ataupun bracket berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara baik serta melarang daripada segala yang salah ataupun buruk. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Nampak? Aku baru cakap. Nampak? Dah cakap dah ni. Surah Ali Imran, okay, ayat 104. Kalau korang nak berjaya, korang kena ajak orang untuk buat kebaikan. Contoh, buat kebaikan dan tinggalkan larangan. Kan? So macam kita ni, kita adalah hamba Allah. So kita adalah hamba yang pendosa. Of course, kita pun banyak buat dosa. So kita kena slowly tu ajak orang, okay, jomlah kita buat baik, jom buat baik, jom tinggal benda tak baik, and insyaAllah kita akan perbaiki diri kita juga. Okay, so this all best lah, kan. Dan juga kewajipan berdakwah adalah tanggungjawab besar yang menjadi tonggak utama agama dan tiang seri atau paksi menegak binaan Islam. Yes, menyempurnakan segala peraturan serta mengangkat martabat Islam hingga ke puncaknya. Masya Allah, kan? Best, kan? Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa daripada kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu berbuat demikian, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dan sekiranya dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. So contohnya, kalau kita melihatlah sesuatu benda-benda yang tak baik berlaku kat depan mata kita, kan, so kita boleh tegurlah dia, dek, tak baik buat macam ni, dek. Pegang dia, ambil tu. Kalau laki-laki boleh pegang lah, kan. Kalau laki pun tak boleh pegang, haram. So ambil lah apa boleh, pen ke, kan, dek, tak boleh dia buat macam ni, tepuk kat dia macam ni, dek, tak boleh dia buat macam ni, tak baik, macam tu. Tapi kalau tak boleh juga, tak mampu juga, okay, guna lidah, dek, tak baik dek buat macam tu, tak mampu guna lidah, dalam hati doakan dia, semoga dia mendapat hidayah Allah dan dia akan tinggalkan benda yang buruk tu, dan dia akan buat benda yang baik. Okay, dapat? Okay, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengejarkannya. Allah tidak mengurangkan sedikit pun pahala daripadanya. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan berdosa seperti mana dosa yang orang melakukannya. Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dosa itu daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, banyaknya. Kan? Nampak tak? Okay. So, yang itu adalah Rai cerita share pasal tabligh. So, sekarang ni Rai nak share pasal Fatanah. Fatanah ni adalah yang tadi Rai share adalah yang pertama lah, kan? Fatanah, Amanah, Sidik, Tabligh. Betul? So, yang Fatanah ni adalah yang first. Okay, nampak tak? Aku ni lompat-lompat, kan? So, Rai nak share pasal Fatanah pula. Fatanah adalah bermaksud kebijaksanaan. Bijak. Orang Kelantan pada bijak, panda deh gitu. Okey, panda, cegah. Okey, otak cegah. Okey. So, sifat Fatanah ini, okey, perlu ada pada seorang mukmin yang bertugas menyampaikan dakwah kepada masyarakat, kerana sifat Fatanah akan menyempurnakan sifat tabligh. Okey, sebelum kita nak berkongsi kepada orang, nak berdakwah pada orang, kita kena bijak lah, kan? Janganlah kita ajak orang buat benda tak baik. So kita kena bijak lah, kita kena tahu lah benda tu betul ke, benda tu tak betul. Okey, so kita ajak benda yang betul-betul je. Kita ajak orang buat benda baik lah. Okey, faham deh? Lepas tu, kerana sifat Fatanah akan menyempurnakan sifat tabligh. Seseorang pendakwah yang terlibat secara langsung akan selalu terlibat dalam perbincangan dengan musuh, menghadapi pertanyaan daripada ahli jemaah serta serangan, kritikan dan juga yang orang-orang masih dalam keraguan. Okey, seseorang yang memiliki sifat Fatanah ini cukup faham keadaan mereka ingin berdakwah.
dan mengambil pendekatan lemah lembut dan juga penuh hikmah. Dia juga berkemampuan untuk memahami isu-isu semasa, memahami kekuatan dan kelemahan yang orang yang dia nak dakwahkan, dan mengambil pendekatan yang bijak supaya dapat mengelakkan fitnah dan penghinaan kepada Islam. Yes, you all dapat tak point yang Rai baca ni? So, untuk fatanah ni, so apa yang kita boleh relate dalam diri kita sebagai usahawan? So, kalau kita nak berniaga, kita kena ada ilmu. Ilmu yang, sebab apa? Tanpa ilmu, kita tak pergi mana-mana deh. Nak berjaya, ilmu nombor satu. Ilmu nombor satu. Sebab apa? Bila tiga kecil Kelantan pula kan. Hai, Assalamualaikum Kak Siti Rohayu Ayu. Orang Kelantan dah masuk deh. Terus kecil Kelantan. Macam ni. So, kita dalam berniaga, kita kena tahu. Sebab Ryan relatekan okay, 4 sifat Rasulullah ni dengan kita nak apply diri kita sebagai usahawan. So, kita kena ada ilmu dan kita kena sentiasa cari ilmu. Sebab apa? Bila kita ada ilmu, kita tahu macam mana kita nak berinteraksi dengan customer. Sebab apa? Customer akan always reject. Sama juga macam berdakwah. So macam ni kan, dia cakap kan, ayat ni cakap sebab akan dia nak macam mana dia nak macam mana handling rejection. Macam mana kita nak handling rejection? So dengan you all ada all the info, all the ilmu, so you all boleh handling the rejection dengan baik. Dan juga kena lah lemah lembut cakap tu kan, macam tu. Okay. Lepas tu dari sambung, kita dapati ada di kalangan para pendakwah yang cuba menyampaikan Islam dengan cara yang keras dan kurang hikmah, hingga menyebabkan orang yang bukan Islam menganggap Islam itu ekstrim dan agama tidak ada toleransi. Ada setengahnya pula menyerang peribadi-peribadi tertentu untuk menjadi bahan ketawa. Perlulah diingatkan cara berdakwah yang berkesan adalah tidak mendedahkan keaiban seseorang dan berdakwah dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Kerana inilah cara dakwah Rasulullah SAW. Betapa ramai orang kafir yang memusuhi Rasulullah tetapi akhirnya memeluk Islam kerana melihat ketinggian akhlak dan peribadi baginda. Masya Allah. So nampak tak? So kalau kita nak berjaya dalam berniaga, so kita kena ajar orang itu. Contohlah kan, kita berniaga contoh kan, kita nak sharing kan, kita nak jual deh. Kita jangan hard selling, kita kena buat soft selling. Kita kena ajak dia sharing, dia ajak benda baik. Kita kena bagi tahu dia khasiat dia. Kita kena jadikan diri kita ni sebagai role model untuk dia nak ikut kita. Gitu. So macam tu. Faham. So kita tak boleh nak buat hard selling. Belilah. Kenapa awak tak beli? Tak boleh gitu. So sama juga kita nak berdakwah ni. Okay. So kita kena berdakwah dengan cara lembut. Nak berniaga tu cara lembut, cara halus, soft sell soft sell. Orang senang faham. Soft sell. So kalau kita nak berjaya dalam berniaga, kita kena buat soft sell. Kita tak boleh buat hard sell. Kita kena ajak orang tu dengan penuh dakwah, dengan penuh dengan lemah lembut. Okay. So itu adalah sahabat yang dimuliakan. Marilah kita sama mendidik diri kita menjadi seorang mukmin yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat yang mulia ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jika kita mempunyai sifat-sifat yang mulia ini, barulah kita layak menjadi syafaat, mendapat syafaat Rasulullah SAW dan termasuk di kalangan hamba Allah yang dirahmati dan juga layak masuk syurga. Masya Allah. Itu baru dua sifat yang karakter yang Ryan share, iaitu fatanah dan juga tabligh. So jom kita continue, kita share tentang amanah. Okay, interesting, amanah. Sekejap Okay, amanah guys, amanah. Yang ini adalah yang keberapa tadi Ryan share? Amanah yang kedua, betul. Amanah ialah sifat mulia yang pasti dipunyai oleh setiap orang yang dalam menghadapi perjuangan hidup demi untuk mencapai cita-cita yang diazamkan. Sesuatu masyarakat itu tidak akan dapat dibina dengan harmoni, melainkan hanya di atas asas yang kukuh dan tetap. Antaranya asas amanah. Dengan jelas kita dapat menyaksikan perbezaan antara dua jenis manusia. Pertama yang amanah atau Al-Amin. Rasulullah SAW berniaga dan mendapat gelaran Al-Amin, iaitu orang yang amanah. So kita nak berniaga ni, set-set awak semua, kita kena amanah. Gitu. Nak berjaya dalam berniaga ni kena amanah.
Okey, sambung. Main ini tadi. Al-amin, dan keduanya adalah khianat ataupun al-khain. Orang yang amanah akan menjadi tempat kepercayaan dan penghormatan orang ramai. Di sebaliknya, orang yang khianat itu pula menjadi tumpuan kemarahan dan kehinaan. So kita tak nak jadi macam tu. Sifat mukmin yang amanah akan melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. Dia tidak akan curi tulang, tidak akan mengambil rasuah, tidak akan melaksanakan tugas sambil lewa. Dia merasai tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jika di dunia dia abaikan amanah yang diberikannya. Okey, jika sifat amanah ini dimiliki oleh para pemimpin kita, para ulama, guru-guru, pengawal atasan dan ahli perniagaan, maka kita akan dapati negara akan berkembang maju dan kekayaan negara akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat dan keseluruhan rakyat di umumnya akan mempunyai akhlak yang baik oleh sifat amanah. Kerana sifat amanah sudah hilang atau berkurang, maka kesan daripadanya menyebabkan hutang negara bertambah, membazir wang negara, sebab nak menyelamatkan kroni-kroni daripada bankrupt. So, nampak tak? Dalam kita nak berjaya ni, apa yang Ryan boleh rumuskan daripada sini, kita memang kena jadi seorang yang amanah. Okey, amanah tanggungjawab ni Ryan sangat suka tau ambil topik ni. Because bila Ryan baca tadi kan, memang macam menusuk lah. Apa beza orang, kalau you all nampak orang yang buat sale juta-juta, ratus-ratus ribu, yang banyak lah sale dia, berjaya lah gitu kan. Apa sifat yang ada dekat dia? Apa karakter yang ada dekat dia? Dia akan buat sungguh-sungguh. Dia akan rasa tanggungjawab untuk share dengan orang lain. Tak kisahlah dia ada produk kecantikan ke, produk kesihatan ke, produk baju ke, dia akan anggap itu sangat satu tanggungjawab untuk dia bantu ramai orang. Sebab you all kena ingat, Allah akan bagi banyak rezeki pada orang tu bila orang tu ada banyak tanggungjawab. So kalau kita ada ambil tanggungjawab tu, nak bantu ramai orang kan, so kita akan dapat banyak rezeki. So itu adalah tips. Lepas tu buat sungguh-sungguh. Nampak ni, cakap dalam handphone ni, sungguh-sungguh. Itu adalah amanah punya juga. Okay, nak berjaya kena sungguh-sungguh. Itu adalah amanah. Amanah kepada diri sendiri. Okay, dan Raya nak baca sikit bawah ni. Okay, daripada Ibnu Umar. Okay, kata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya setiap orang daripada kamu adalah pengembala, dan setiap seorang dari kamu akan ditanya perihal pengembalaannya. Pemimpin adalah pengembala dan akan ditanya perihal pengembalaannya. Seorang lelaki adalah pengembala dalam keluarga dan akan ditanya perihal pengembalaannya. Seorang wanita adalah pengembala dalam rumah suaminya dan akan ditanya perihal pengembalaannya. Buruh adalah pengembala dalam harta majikannya dan akan ditanya perihal pengembalaannya. Jadi setiap seorang dari engkau semua itu adalah pengembala dan tentu akan ditanya perihal pengembalaannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Okey, nampak tak? So di sini kita semua ni, tak kisahlah kita ni berniaga, kita ni bekerja, seorang isteri, seorang suami, seorang anak. So kita ada tanggungjawab, iaitu amanah yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan apakah tanggungjawab yang kita dah bawa ni? Adakah kita dah buat sungguh-sungguh? Adakah kita dah buat yang terbaik? Adakah kita dah buat yang the best? Adakah kita dah buat sebaik mungkin? Macam tu. Okey? So contoh macam anda yang bekerja, apa tanggungjawab anda? Anda bekerja. So adakah anda ada main curi masa? Adakah anda dah buat sungguh-sungguhlah kerja anda? Contoh anda berniaga, adakah anda dah bantu ramai orang kat luar sana dengan produk anda dan servis anda? Adakah orang kat luar sana dah dapat manfaat daripada anda? Adakah ramai yang tak dapat lagi rasa nikmat tu? Cuba tanya diri. Begitu. Okey? Dan yang terakhir, okey, dan yang terakhir adalah sidik. Yang benar. Yes, sidik lah. Sidik, iaitu adalah benar, adalah intisari daripada kebaikan. Sifat ini
yang dimiliki sahabat yang paling disayangi Rasulullah SAW, iaitu Abu Bakar. Itu nama dia, Abu Bakar As-Siddiq. Okay guys? Okay. Daripada Abdullah bin Mas'ud, okay, Nabi SAW bersabda bermaksud, sesungguhnya Siddiq ataupun benar itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan pada syurga. Seseorang berperilaku siddiq hingga ia dikatakan sebagai seorang yang siddiq. Pendusta pula akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan menghantarkan pada neraka. Seseorang berperilaku dusta hingga ia dikatakan sebagai pendusta. Riwayat Al-Bukhari. Okey, yang inilah yang kedua pula, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Okey, Allah menyediakan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Surah Ahzab ayat 35. So korang boleh pergi tengok, okey, daripada apa yang Ryan cakap ni. Selain dari mendapat keampunan dan ganjaran yang besar daripada Allah, golongan sidikin juga akan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Di akhirat mereka akan disatukan bersama Nabi, orang syahid serta salihin. Seseorang mukmin akan sentiasa berkata benar, tidak berbohong, bukit janji, dan lidahnya tidak suka mengumpat dan memfitnah orang lain, walaupun terhadap orang fasik yang menghina dan menyerang peribadinya. Setiap nasihat dan tunjuk ajarnya membuat seseorang tertarik untuk mendekatkan diri dengan Islam kerana tutur kata yang lemah lembut dan penuh hikmah. Okey, Masya Allah, tabarakallah. So itulah 4 karakter yang kita perlu implement dalam diri kita untuk kita menjadi seorang usahawan yang berjaya. So Ryan doakan semoga anda semua dalam ni boleh amalkan, boleh implement, okey, dan boleh follow, like page Millionaires Aura, dan boleh follow, like, tekan loceng tu. Nanti Ryan akan share banyak lagi tips, banyak lagi story kepada anda supaya kita sama-sama menjadi hamba Allah yang Allah sayang, dan juga menjadi khalifah Allah yang terbaik, insya-Allah. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Bye. Assalamualaikum.